lebih terjual buku ni. Jadi saya pun seronok sebab dapat sedekah pada Ustaz Ghazali. Tapi tak mimpi lagi dah masuk syurga tak lagi. Harapan saya tu, harapan. Jadi saya nak kongsi sama dengan tuan-puan sekalian. Tuan-puan pun bolehlah nak derma pada sekolah dia. Dengan tuan-puan miliki buku ni, dapat doa, apa nama, tepuk dada, doa pun dapat. Lepas tu derma pun dapat. InsyaAllah mimpi masuk syurga tuan-puan. Dan saya pun fikir pula, kalau doa buku ni nak suruh orang amal juga. Nak suruh amal. Kalau buku saja, tuan-puan nak baca, tuan-puan cari muka surat, biarlah, payah. Kita dah, mana doa yang ustaz bagi tu? Muka surat apa aku lupa, biarlah, tak baca. Saya buat poster. Poster ni cegah kecurian. Poster ni tuan-puan tampal kat pintu ayat Qulidullah tu. Ayat Qulidullah tuan-puan baca waktu nak tidur. Yang atas ni insya-Allah pencuri tak masuk. Yang kedua, rumah tak terbakar. Ini doa Abu Darda. Saya dapat idea nak buat poster macam ni bila saya dipanggil oleh seorang lelaki. Dia kata rumah dia dikacau oleh jin. Saya pun pergi. Bila saya pergi sampai sana, saya tanya mana kiblat. Sebab kalau orang rumah dikacau oleh jin, cara dia senang aja. Azan di ruang tamu kuat-kuat, buka semua. Bilik store pun semua buka, pintu jendela buka supaya jin tu lari. Azan kuat-kuat, sudah azan tuan-puan ambil air Yasin, tuan-puan spray sambil baca ayat kursi. Mula daripada pintu masuk ikut kanan. Katakanlah ni pintu besar, masuk ikut kanan, spray. Allahu la ilaha illa huwal qayyum, spray semua. Jumpa bilik, masuk bilik, jumpa dapur, masuk dapur, apa semua. Tandas jangan masuk. Buat kat luar aja, terus keluar sebelah kiri. Jadi saya cakap gitu kat pakcik tu. Pakcik tu kata, ustaz pergi buat rumah saya dah. Okey, saya bantu. Saya pergi, kiblat mana? Dia pun tunjuk kiblat sebelah sana. Betul-betul dengan pintu besar rumah dia. Saya pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah azan tu, tengok kat pintu tu ada satu kalender Sport Toto Magnum. Allah, patutlah jin banyak rumah ni. Latih saya habiskan azan tu. Lepas tu saya kata, ini air Yasin ni pakcik spray sendiri. Ustaz spray tak? Tak apa, pakcik spray. Saya tak boleh, ada hal. Padahal sakit hati. Ada hal. Saya kena keluar sekarang. Sungguh Ustaz, sungguh tak sempat. Okey, saya pun pergi dekat dengan pintu tu, saya tunjuk. Yang ni buang. Dia pun merah muka, malu. Lepas tu saya naik motor tu, kepala duk sakit. Marah ni. Kalau lah tanpa layak Quran, boleh baca, boleh amalkan, bagus nanti saya. Tu datang ilham. Oh, tanpa layak cegah kecurian, tanpa layak cegah kebakaran, mesti orang suka. Pergi cetak, tulis cek semua, cetak yang ni saya bagi free. Tuan-puan beli ni dapat free ni. Baru ni saya ceramah kat Al-Ihsan. Al-Ihsan Sport tu. Al-Ihsan ni untuk pengetahuan dia ada 106 outlet, satu Malaysia. Syarikat gedung sukan nombor 80 terbesar di dunia. Nombor 1 di Asia Tenggara. Dia pun cerita pada saya sebab toke dia, Tuan Haji Ali ni duduk kat Taman Yu. Duduk Taman Yu. Jadi kalau sembahyang subuh kadang-kadang jumpa dengan dia, sembahyang jemaah jumpa dengan dia. Dia cerita ada kes kecurian lah. Dia kata, macam mana nak bereskan? Oh, saya kata baca doa. Boleh ustaz bantu? Tak apa. Siap tu saya bagi 200 keping. Sedekah untuk dia 200 keping, supaya dia tampal di seluruh 106 outlet bersama dengan store-store dia. Tapi untuk selamat ada 3 syarat. Syarat pertama, kena baca. Jangan tampal saja. Sebab kita kadang-kadang nak kaya, dia tampal aja ayat 1000 dinar. Lepas tu tak baca pun. Satu lagi, nak baca pun tak reti sebab khat. Kalau tuan-tuan saya pergi rumah tuan-tuan, saya nak test. Tu ayat apa? Kalau khat cantik-cantik, tu ayat apa? Tak tahu. Baik, hari ni saya tak buat khat pelik-pelik. Mushaf Rostam Osmani. Syarat pertama, kena baca. Syarat kedua, nak selamat, kena kunci rumah. Jangan tak kunci. Kena bagi tahu semua. Sebab ada seorang pakcik tu, dengan bangganya datang jumpa saya. Dengan bangga tu.
Ustaz, sekarang saya tak kunci dah rumah. Tak adalah. Okey dah, saya yakin sungguh. Saya kata aku pun kunci rumah aku. Tuan-puan, kena kunci sebab kita hamba. Hamba kena buat kerja. Tak, kena buat kerja ni sedap-sedap je. Allah, aku baca. Okey lah, tak kunci, betul aku baca. Macam dia Tuhan. Kalau kita hamba, kita kena buat kerja. Sudah buat kerja, kita serah pada Allah. Macam tu. Jadi kena baca, dua. Yang ketiga, kena yakin. Jadi saya harap tuan-puan tampal baik-baik kat pintu. Dan tuan-puan boleh didik anak tuan-puan. Boleh didik. Saya kadang-kadang sengaja tak nak kunci rumah. Suruh anak kunci. Kunci rumah tu, jangan lupa baca. Dia pun kunci, dia baca. Alhamdulillah, ingatlah. Ingatlah ayat ni. Dan Nabi SAW bersabda, ayatul izzi, ayat kemuliaan. Nak dapat mulia, ayat ni juga. Siapa nak dapat mulia, amal ayat ni. Mulia dia. Jadi anak kita pun mulia, rumah kita pun selamat dengan berkat kita mengamalkan ayat suci Al-Quran Karim. Jadi saya harap tuan-puan dapat beli buku ni untuk derma, sambil derma pada sekolah saya, dan dapat ambil ini free untuk tampan. Jadi tuan-puan boleh ambil, tak ada masalah. Nak beli banyak pun tak ada masalah. Jadi saya harap insya-Allah satu hari nanti kita akan mimpi masuk syurga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dan saya harap doa-doa ni tolonglah. Kalau kita jumpa kanak-kanak kan, cuba pegang kepala dia, tepuk dada anak, baca doa ni, Allahumma tahhir qalbah wa fir dhanbah wa hassin farjah. Insya-Allah kita baca untuk anak orang, Allah jaga anak kita. Sebab Nabi SAW bersabda, fa inna inda ra'sihi wa inda ra'sihi malakun muwakkalun. Orang doa untuk orang lain, Allah Ta'ala telah lantik seorang malaikat. Kata malaikat ni, walaka misluh, walaka misluh, walaka misluh. Kau dapat sama, kau dapat sama, kau dapat sama. Jadi kita doa untuk orang lain, insya-Allah anak kita dapat. Sebab tu saya kalau ada orang minta doa, Ustaz, tolong Ustaz, doa, saya ada masalah sikit. Apa dia? Isteri saya tak bagi nak kahwin seorang lagi. Doa untuk mudahkan urusan. Saya semaya ajak gitu, malaikat kata kau dapat sama, kau dapat sama. Baik. Sebab itulah tuan-tuan, kita doa untuk Syria, kita doa untuk Rohingya. Kita kena doa untuk dia. Bila kita doa untuk dia, kau dapat sama, kau dapat sama. Sehingga bila saya doa dalam khutbah, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Suria, saya doa dalam khutbah. Sudah khutbah, saya doa, sudah sembahyang, saya doa pula. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz doa untuk mereka? Saya kata, ialah sahabat kita. Tapi cuba Ustaz buat kajian, kenapa mereka diuji oleh Allah sebegitu? Saya kata mungkin lah, saya pun tak tahu, mungkin kerana mereka tak bersatu. Palestin yang asalnya Israel kecil di tahun 1948 makin besar. Tinggal sekarang Gaza aja untuk umat Islam. Sebab orang Arab tak bersatu, orang Islam tak bantu. Dia kata kalau sebab tak bersatu, Rifki, dia kata 10 tahun lagi Malaysia ada kat belakang doa. Dia cakap 10 tahun lagi saya yakin Malaysia ada kat belakang. Sudah sembahyang Jumaat, saya kata jangan cakap gitu hari ni hari Jumaat. Mulut awak makbul nanya gitu. Habis, betul tak macam tu? Saya doa tu minta Allah Ta'ala jauhkan negara kita. Saya doa untuk orang Syria, saya doa untuk orang Rohingya. Mereka tahu tak? Da'watul mar'i li akhihil muslim mustajabah. Doa seorang hamba untuk saudara dia seagama mustajab. Dan doa macam ni lah yang Allah Ta'ala akan hantar malaikat untuk doa kau dapat sama, kau dapat sama. Jadi saya doa gini untuk Syria, insya-Allah Allah jaga Malaysia. Baru ni saya jadi mutarjim, penterjemah. Orang Palestin datang ceramah Masjid Tamayu, saya terjemah. Satu perkataan yang saya cukup gembira, orang Palestin kata. Orang Palestin kata, antara orang yang paling dikenali oleh masyarakat Palestin ialah orang Malaysia. Sebab derma paling banyak yang kami dapat adalah daripada orang Malaysia. Maknanya bila kita derma, kita doa untuk dia, apa yang ditimpa oleh Allah untuk dia, insya-Allah tak kena kat negara kita. Itu doa kita. Kita doa baik untuk dia, insya-Allah apa yang kena. Sebab tu kalau ada orang buat majlis meraikan bakal haji, tu orang pergilah. Sebab bila majlis raikan bakal haji, kita doa apa?
Allahumma rzuq lahu hajjam mabrura, ya Allah kau bagi haji mabrur untuk dia. Wa sa'yan mashkura, usaha yang diberkati. Wa dhanban maghfura, kalau ada dosa mohon diampunkan. Wa tijaratan lan tabur, pelaburan duit dia ni tak rugi. Kita doa untuk dia, kita dapat sama. Jadi kadang-kadang kita ni orang ajak doa selamat tak nak pergi. Pak Imam doa selamat untuk tuan rumah je. Aku tak tahu selamat tak selamat. Jangan silap faham. Dan ada malaikat kat kepala Pak Imam, cakap kat Pak Imam, ada malaikat kat kepala kita semua, cakap pada kita, kau dapat sama, kau dapat sama, kau dapat sama. Jangan kedekut sangat untuk berdoa pada orang lain, kerana berdoa pada orang lain juga dapat untuk kita. Dan saya amat berharap untuk pelajar-pelajar kita. Saya biasa pegang pelajar saya, tepuk dada saja. Hai saya nampak nakal kau ni, pegang tepuk dada. Allahumma tahhir qalbah, ighfir dhanbah wa hassin farjah. Doa saya supaya dia selamat zina dan anak saya pun dapat sama. Ini kelebihan. Saya rasa cukuplah sekadar tu. Minta maaf lama sebab payah dah nak datang, tak tahu bila pula dah datang. Jadi kita terus buat jamak takdim lah, senang. Jamak takdim, tak ada kosa, jamak takdim terus, ajam-ajam. InsyaAllah tahun depan kita jumpa. Moga Allah Ta'ala berkati. Aku qali hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya mufattihal abwab wa ya sami'al aswat ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك وارزقنا وأهلينا وذرياتنا بغير حساب. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وحصن فروجنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله